Taballahu laka jiwaran minan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW bersabda, "Idza sallaita subha," apabila sembahyanglah engkau akan sembahyang subuh, faqul, maka katakan, qabla an tukallima an-nas, qabla an tukallima ahadan minan nas, sebelum daripada engkau bercakap dengan orang, Allahumma ajirni minan nar sab'a marras, 7 kali. Fa innaka imitta min yaumika dhalik, kerana engkau, jika mati engkau daripada hari tersebut, kataballahu laka jiwara minan nar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menulis engkau ialah orang yang selamat daripada api neraka. Wa idza shallaital maghriba, dan apabila sembahyang pula engkau akan sembahyang maghrib, faqul, maka katakan, qabla an tukallima ahadan minan nas, sebelum engkau bercakap dengan seseorang daripada manusia, Allahumma ajirni minan nar, wahai Tuhan, selamatkan aku daripada api neraka, sab'a marat, 7 kali. Fa innaka imitta min lailatika, maka sesungguhnya engkau, jika engkau mati daripada malam tersebut, kataballahu laka, maka menulislah Allah Subhanahu wa ta'ala akan engkau jiwaran, terselamat dan terpelihara, minan nar, daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis daripada Al-Imam Ibn Hibban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis daripada Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Malam ni kita dapat satu amalan, iaitu bila mana kita telah sembahyang subuh, sebelum daripada kita cakap dengan orang, maka baca dulu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Baca yang biasa orang baca 3 kali lepas daripada sembahyang. Dalam hadis riwayatkan dari Imam Ahmad ni, baca 7 kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau hari itu kita mati, Allah tulis mana, Allah tentukan kita mati selamat daripada api neraka. Sagi pula bila mai masuk maghrib, kita sembahyang maghrib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kita baca pula 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Maka pada ketika itu, kalau malam tu kita mati, maka Allah tulis ataupun Allah tentukan kita terpelihara dan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang pertama sekali, sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Sembahyang subuh dan sembahyang maghrib ni, dia bukan, ni hadis yang kita jumpa berkenaan dengan Allahumma ajirni minan nar. Sebenarnya ulama-ulama kita telah menghimpunkan daripada awal lagi, daripada astaghfirullahalazim 3 kali, sehinggalah apa tu, dapat astaghfirullahalazim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali, sehinggalah sampai kepada zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, sehingga doa. Orang-orang yang baca ni semua daripada awal sampai habis tu, jadi dia tidak akan bangun dari tempat duduknya melainkan Allah dah ampun dosa dia.
Ini kelebihan ni. Tapi hari ini mungkin kita kata Allah Subhanahu Wa Taala dah mencabut kebanyakan ataupun keberkatan umur dan juga amal manusia. Hari ini kebanyakan di masjid-masjid orang dah mula ringkas, di surau-surau orang dah mula ringkas. Orang baca sampai tak wa ilahukum ila sampai ayat kursi, lepas tu subhanallah subhanallah, macam tu dah terputus tengah dah. Sebenarnya kalau kita baca daripada astaghfirullahalazim sampai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali itu, jadi tangtu saja kita sudah pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diangkat 27 darjat. Tangtu saja kita dah diangkat oleh Tuhan 27 darjat. Sembahyang jemaah dah 27 kali kan dah. Bila tangtu pula kita baca tanpa kita tinggal 3 kali astaghfirullahalazim, 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kita dah mendapat 20, jadi 47 semua darjat diangkat sampai tangtu saja. Satu darjat ialah daripada bumi ke langit yang pertama, tinggi. Satu darjat pun tinggi kedudukannya. Jadi sembahyang subuh jangan tinggal ayat tu, sembahyang maghrib pun jangan tinggal ayat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu pula kalau kita baca astaghfirullah tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampailah akhir dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali. Jadi kita dah buat satu benteng ataupun kubu daripada mara bahaya dan balak pada hari itu. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai contoh. Mungkin di takdir Allah sana kita tu akan aksiden contohnya. Dengan sebab kita baca hak tu daripada awal sampai habis itu, Allah selamatkan daripada balak aksiden pada hari itu. Mungkin pada hari itu ada orang nak buat jahat dengan kita, dia nak hantar santau contohnya. Tapi dengan sebab kita baca tu sampai habis tu, kita Allah selamatkan daripada bala hak nak dihantar tu. Ini kelebihan dia. Baik. Oleh kerana manusia hari ini dah kurang perhati semua tu, akhirnya dia tak buat security kat dia. Dia tak buat pembinaan keselamatan untuk diri dia sendiri. Dia keluar tu dengan dia akan berdepan dengan macam-macam mara bahaya. Baik. Tuan-tuan, ini kelebihan yang ada pada amalan-amalan yang duk dipanggil wirid lepas sembahyang. Wirid lepas sembahyang. Baik. Di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata guru saya, walaupun di sana orang ramai amalan tu, orang ramai amalan ni, jangan tinggal hak asas ni. Saya ingat waktu dulu di pondok ada timbul isu waktu tu zikir munajat. Ingat tak? Zikir munajat ni bila orang dapat orang jadi seronok, orang jadi nak baca. Sampai orang nak ganti, sampai di Masjid Perik Panjang tu orang nak ganti hak duk biasa dia baca ni. Kata Tok Guru Jumak, hak lama jangan tinggal, tambah tak apa. Begitu. Hak lama jangan tinggal, tambah tak apa. Pasal hak lama ni dia sudah diletakkan untuk memberi keselamatan yang kuat kepada orang yang mengamalkan. Baik. Tu tak termasuk lagi tuan-tuan baca Amanah Rasul. Amanah Rasul ni pun orang tinggal juga. Amanah Rasul kalau kita baca 3 malam berturut-turut Amanah Rasul malam ni, tapi dia kena kembang. Amanah Rasul dia kena kembang dengan wa ilahukum. Ini dalam hadis, saya baca ni menurut hadis. Nabi kata mana-mana orang yang baca wa ilahukum ataupun kita panggil ayat kursi dengan Amanah Rasul 3 malam berturut-turut dia baca, taib, dia tidak akan mampu, ataupun dengan makna yang lain, Rasulullah Muhammad, syaitan tidak boleh menghampiri dia. Dan syaitan ni nak ganggu jahat kita ni, dia tak boleh nak mengganggu orang yang baca ni, nak bagi mudarat pada orang baca ni.
syaitan dan jin yang orang nak hantar tak elok kat kita tu akan terpelihara dengan kita mengamalkan hak tu. Wirid lepas mayang tu penting. Ada orang dia nak buat hak yang bukan daripada hadis. Tak tahulah amalan mungkin orang tua-tua dulu. Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni kalau kita nak selamat daripada orang nak buat hak tak elok, nak buat sihir ke apa semua, tidur dalam rumah tu jangan bagi tidur sama semua. Tuan-tuan, saya pernah dengar tu. Tidur ni kalau mak ayah tidur kepala belah ni, anak tidur kepala belah tu. Hak bilik tu pula tidur kepala belah tu. Hak tu tidur kepala belah tu. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hak tu masih belum, hak tu tidak warid daripada hadis, tak ada dengar pun daripada hadis, tapi daripada hadis Nabi beritahu dah ni. Mana-mana orang menghimpunkan tidur malam, baca amanah Rasul dengan ayat kursi, syaitan tidak akan mampu menghampiri rumah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak ganggu kita dan sebagainya tak boleh. Tu tuan-tuan, ada juga orang tinggal halau tu pula, orang dah tinggal pula. Syahidallahu annahu la ilaha illa. Dulu duk dengar dulu ni. Tu budak-budak kena duk baca, la tak ada baca dah. Batu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha pun tak baca dah kan. Hak tu kena baca tu. Pasal qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha tu dia panggil ayat politik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ni ayat politik. Wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Allah memuliakan siapa yang dandak, Allah menghina siapa dandak. Tuan-tuan, pasal apa penting ayat ni? Ayat ni kalau kita baca, dia akan mengukuhkan politik orang Islam. Tu jadi longgar tu lah orang Islam dah mengambil part-part penting dalam negara kita. Yang paling baru saya dengar tabung haji depa nak ambil lah. Semalam kemarin saya di Sabah, tidur di hotel tabung haji. Ustaz main lepas ni mungkin hotel ni mungkin hotel ni dah dimiliki oleh orang lain. Salah Sinamahan. Menteri Kewangan masuk semua. Mesyuarat lah ni. Tabung haji pun dia masuk mesyuarat. Tuan-tuan, hari ni tabung haji masih terpelihara kehalalan thayyibah dia. Tak tahulah kalau orang ni ambil alih, tak tahulah. Ni mana umat Islam ni kuasanya dah mula kecil, dah mula lemah. Pasal sebab antaranya itulah Tuhan. Bila Tuhan nak melemahkan kita, masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan lemahkan sendi-sendi kita. Itu Tuhan adil. Kita sendiri yang melemahkan sendi-sendi kita sendiri. Contoh, bila mana Tuhan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak memusnahkan Firaun, Tuhan musnahkan sendi-sendi kekuatan Firaun. Apa dia? Sunnah Nabi Allah Musa yang duduk pada Firaun. Sunnah Nabi Allah Musa yang duduk pada Firaun. Apa di antaranya? Janggut, antaranya tongkat. Maknanya Firaun pun ada janggut, Firaun pun bertongkat. Itu sunnah Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa berjanggut, Nabi Allah Musa bertongkat. Firaun pun sama juga, dia ada tongkat, dia ada janggut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma Firaun ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada masa dia ada janggut, ada masa dia tak ada janggut. Tak ada tu bukan cukup, dia ada alat pisokop ni, tak ada janggut. Alat sarung janggut dia panggil. Hari dia nak pakai janggut, dia buang sarung tu. Hari tak mau dia bawa sarung, tak ada janggut lah. Sarung janggut Firaun. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak melemahkan Firaun, Tuhan suruh Nabi Allah Musa pergi beritahu Firaun, buang sunnah yang ada kat dia. Selagi mana sunnah engkau yang duk ada pada dia, dia kuat. Kekuatan sunnah tu kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu Nabi Allah Musa ni sebelum daripada Allah nak musnahkan Firaun, maka Nabi Allah Musa pergi suruh Firaun buang tu
sunnah-sunnah dia tu. Macam mana Fir'aun dibuang sunnah-sunnahnya melalui cara politik Nabi Allah Musa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa kata Fir'aun, hang kata hang Tuhan, Tuhan apa ada janggut? No, janggut ni kalau ada nampak tua. No, janggut ni bila orang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contoh orang Arab. Orang Arab ni dia kadang-kadang umur 20, umur dah 20 tapi kita kata hang umur 30 dah apa tak? Dia kata 20 sebab janggut ni mentuakan kita. Tu tak kira janggut putih lagi. Macam mana janggut putih nak kata tak tua agak-agak. Jadi kempen ataupun dakwah Nabi Allah Musa suruh dia buang janggut tu makan. Fir'aun kata betul juga, akhirat dia cukup janggut. Satu dah kekuatan yang ada pada dia dah tercabut. Yang kedua tongkat. Nabi Allah Musa kata hang Tuhan apa pakai tongkat? Tongkat ni orang tak lawat. Dia buang terus lah tu dia buang. Itulah bermula kelemahan dia. Jadi umat Islam selagi mana dia pegang dengan sunnah, dia kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu saya tengok orang Arab dan orang kita lebih kuat pegangan Islam kita. Kadang-kadang tengok orang kita nak main masjid berkepiah, cari kepiah. Nak main Jumaat cari kepiah, nak pergi kenduri pun berkepiah. Arab dah buang kepiah pun tak ada, serban pun buang habis dah. Terpanggil kekuatan lepas dah pun terkurang. Lepas tu negara Arab, Salah Sayyidina Muhammad, tak ada pemimpin yang boleh menyatukan Arab, tak ada. Pasal lepas dah tinggal sunnah dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi di Nusantara ni Islam tu masih kuat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal sunnah tu memberi kekuatan pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Di negara Arab, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengaji di masjid tak ada. No, di masjid hari ni hampir-hampir di masjid tak ada pengajian. Orang Arab. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Tambah-tambahlah mengaji berkitab, lagi tak ada. Kalau nak mengaji, dia kena pergi masjid, dia kena pergi universiti. Barulah ada pengajian. Baik. Jadi yang pertama sembahyang subuh. Pasal apa sembahyang subuh? Sebab sembahyang subuh adalah sembahyang di awal siang. Pasal apa sembahyang maghrib? Sebab maghrib ialah sembahyang di awal malam. Maka siapa-siapa yang baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Mungkin ada orang kata, kami duk baca Allahumma ajirna macam mana pula Ustaz? Jadi sebenarnya Allahumma ajirni pun boleh baca, Allahumma ajirna pun boleh baca. Pasal apa Nabi baca Allahumma ajirni? Sebab Nabi baca Allahumma ajirni sebab Nabi nak suruh semua sahabatnya baca. Kalau Nabi kata Allahumma ajirna, wahai Tuhan, peliharalah kami daripada api neraka, para sahabat cukup dengan kata amin. Nabi tak mahu. Nabi nak setiap orang baca Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Okey. Yang kita baca Allahumma ajirna, kalau saya baca Allahumma ajirna pasal dalam ayat yang Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah kata wahai orang beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi pada ketika kita baca Allahumma ajirna, kita niatkan ya Allah selamatkan aku dan ahli keluarga aku daripada api neraka Allah. Jadi kalau kita kita baca Allahumma ajirni, jadi tuan-tuan, saya ingat tak gamak kot kita seorang masuk syurga, anak beranak masuk neraka kan. Jadi tentulah kita ayah ni kita baca Allahumma ajirna, masuk anak-anak semua, bila anak isteri kita belakang. Anak-anak pun baca, takkan dia nak masuk syurga seorang-seorang, dia tinggal mak ayah dia baca Allahumma ajirna. Isteri pun takkan masuk syurga seorang-seorang tinggal itu lelaki dia. Tentu dia kena baca Allahumma ajirna.
Sebab kita nak semua selamat daripada api neraka Tuhan. Baik. Qala Allahumma ajirni minan nar sab'a marat. Baca 7 kali bukan 3 kali. Jadi sekurang-kurang baca 3 kali. Tapi hadis yang Nabi baca itu yang dibuat di sini 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Kita baca Allahumma ajirna minan nar. Siapa-siapa yang baca Allahumma ajirna minan nar ataupun Allahumma ajirni minan nar 7 kali, kalau dia mati hari itu, Allah tulis dia selamat daripada api neraka Allah. Kalau baca pada waktu maghrib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah jadikan dia pada hari itu, kalau dia mati malam tu, dia terselamat daripada api neraka Allah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa makna Allah matikan dia dalam keadaan dia ditulis selamat daripada neraka? Maknanya dia akan mati di atas jalan ahli syurga. Baca doa ni 7 kali menyebabkan kita tu mendapat ilham, hidayah dan taufik sebanyak-banyaknya untuk melakukan amal yang baik. Sebab itu ada satu orang sahabat Nabi bernama Huzaifah ibn al-Yaman. Huzaifah al-Yamani ni dia luar biasa. Yang pertama sekali sebab dia menyimpan nama-nama orang munafikin. Orang munafikin ni banyak zaman Rasulullah ni. Munafikin ni maknanya dia kafir. Munafikin ni dia bukan tengah-tengah Islam pun tak. Bukan makna dia Islam pun Islam, kafir pun kafir. Dia kafir. Sebab Islam ni satu perkara sahaja kita ragu-ragu langsung keluar daripada Islam. Na'udzubillahi min zalik. Maknanya kaedah matematik tak boleh pakai dalam Islam. 10 tolak 1 9 tu matematik. Dalam Islam 10 tolak 1 kosong. Hang tolak 1 saja ataupun hang tak percaya 1 sahaja tentang Islam, liau Islam hang, habis agama hang, murtad tu. Na'udzubillahi min zalik. Jadi munafiqin ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas kafir. Tapi duduk di dalam kelompok orang Islam. Duduk di belakang Nabi sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Islam menangis, dia menangis juga. Orang Islam angkat tangan khusyuk, nampak dia makan khusyuk, sedangkan dia berlakon-lakon. Dia bukan Islam pun dia kafir sungguh. Tu dia sebabkan munafiqin. Munafiqin jenis kafir yang paling buruk sekali. Pasal apa? Sebab dia buat keluar rahsia orang Islam kat orang bukan Islam. Contohnya, kita orang Islam ni, kita bercerita tentang agama kita, kita menidakkan tak benar agama orang lain. Sebenarnya agama ni Islamnya, hak lain bukan agama pun. Hindu ke, Yahudi ke, Nasrani, bukan agama. Cuma orang panggil je agama, bukan agama. Agama Islamnya, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ialah Islam. Din ni, makna din ialah cara hidup. Inna dina indallahil Islam. Islam ni bukan, kalau orang faham agama, agama ni ritual ibadat, cara nak menyembah Tuhan. Islam dia bukan sekat ritual ibadat, tapi dia penunjuk cara macam mana nak hidup sebagai seorang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam ni ialah dia tunjuk macam mana kita hidup sebagai seorang Islam. Islam ni ada panduan dia. Ada hak boleh, ada yang tak boleh. Makan semua boleh, tapi ada yang tak boleh. Dia ada illa, dia ada kecuali. Hak ni tak boleh. Jenis menatang, hak jenis bertarin tak boleh makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak jenis kuku mencengkam tak boleh makan. Burung hak jenis kuku mencengkam tak boleh makan. Pasal apa Islam haramkan? Islam haramkan sebab mudarat. Kalau orang Islam dia tak makan tu. Hatta kadang-kadang ada jenis binatang yang kita tak tahu boleh makan ke tak, boleh makan ke tak. Dalam hukum Islam, hak ni kena ukur selera orang Arab pula. Macam tu hukum dia.
Ada binatang kita tak pasti, boleh ke tak? Dia kena tanya Arab. Arab makan tak tu? Kalau Arab pun geli, Arab pun tak gemar makan, berarti tak boleh makan. Orang Islam ni contohnya, contoh kita ni. Cuba tengok Cina. Cina ni ada satu pahaman dia. Makan binatang hak macam ni, dia akan memberi kesihatan pada diri dia sendiri. Tuan-tuan, sebenarnya hal lain tu agak-agak Islam yang betul. Hari ini Tuhan tunjuk, tuan-tuan, bila mai virus corona ni terbukti, Islam lah yang paling tepat sekali. Sebab tu Islam tak pergi makan benda-benda macam tu. Kelawak dia makan. Kelawak tu dia makan. Bila dia tahu kata kelawak tu punca penyakit virus tu, rupa-rupanya dia belah kelawak dalam rumah, dalam bumbung rumah dia. Dia pecahkan, naik tu pecah bumbung, terbang beribu-ribu kelawak. Dia goreng kot tu. Soalan siapa? Goreng kelawak. Lepas tu tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad satu. Yang kedua ni teruk lagi ni, dia makan tikus. Tikus ni, ibu tikus pun dia makan, pak tikus pun dia makan, anak tikus pun dia makan, baby tikus. Tak apa lagi baby tikus, dia bukan makan hak mati tu, dia makan hak hidup, dia cicah sos. Cicah sos. Tak tahu nak makan apa tu. Memang tak ada benda nak makan kot. Allahu Akbar. Tikus ni kita tahu dia makan benda yang kotor pun makan. Kalau dia makan, kata ketika binatang tu mati tu agak kurang risiko dah. Dia makan hidup-hidup. Bila makan hidup-hidup apa jadi? Jadi dia tu menzalimi binatang. Sebelum ni orang duk cerita Jepun Cina, masalah Sayyidina Muhammad, dia makan otak kera. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi meja tu dilubangkan tengah, lepas tu tak sekok kera selalu ikat kepala kera tu, pangkah kepala kera, lepas tu hisap straw, makan otak binatang. Tuan-tuan, lama dah mereka dah buat. Lah ni baru Tuhan turunkan hukuman. Yang duk jadi hari ni yang peliknya Islam tak kena. Tu yang ustaz Indonesia tu hadapi ke Wuhan, buat balik warga Indon balik tu, dia kata Islam tak kena, yang kena semua kafir. Tuan-tuan, dia ni pasal apa? Sebab binatang ni bila dia kena zalim, dia berdoa kat Tuhan. Bila dia berdoa, itulah hasil daripada Tuhan turunkan bala, binatang dizalimi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam contoh lah. Contoh, orang tu mengai. Dia mengai, mini mengandung. Salah Sayyidina Muhammad. Dia rentak-rentak cari sikit mulut ikan. Ke bahasa kita panggil apa dia? Dia apa? Rabit sikit. Mulut binatang tu, mulut ikan tu. Esok keluar anak tu rabit sikit. Pasal binatang tu doa. Begitu juga kadang-kadang orang duk menebah, tercantas kaki, kata tu risiko juga. Jadi asbab. Tengok esok cedera jadi macam ni anak seseorang tu. Tuan-tuan, jadi hak ni Cina hari ni duk terima tu lah. Hak lepas duk zalim binatang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam ni bagi tahu hak ni boleh, ni tak boleh. Pasal apa Islam tak bagi pakai mah orang lelaki. Orang perempuan pun mah ni boleh buat perhiasan je. Kita buat mah ni sakat perhiasan Islam bagi. Kalau kaya sangat nak buat camcam mah tak boleh. Soalan Sayyidina Muhammad
kaya sangat, nak buat kursi di rumah dia emas, tak boleh. Maknanya tak boleh. Pasal apa tak boleh? Tak boleh sebabnya mencederakan hati orang miskin. Tu ya hukumnya haram. Lepas sampai kursi pun main, kita nak makan pun tak ada. Islam tak bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iman Islam ni ialah cara hidup. Macam mana cara kita hidup? Daripada kita bangkit tidur sampai tidur balik, mesti ikut cara Islam. Mesti berpandukan kepada agama. Tak boleh buat ikut kita. Baik, ini makna siapa yang amal ayat doa ni, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali dia baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi Allah pandu dia untuk menjalani jalan masuk syurga. Okay, Huzaifah Al-Yaman ni dia pegang nama orang munafikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua sahabat tahu, kata dia Nabi simpan nama munafikin kat dia, dia tulis. Tapi Sayyidina Umar ni sahabat Nabi yang paling hampir dengan Nabi lepas Sayyidina Abu Bakar, tahu-tahu kata Huzaifah Al-Yamani simpan nama munafikin. Dia pi kat Huzaifah, dia tanya, Huzaifah, nama aku ada tak? Sayyidina Umar, Nabi jamin syurga tu, pi tanya Nabi, pi tanya Huzaifah, nama aku ada tak? Hak munafikin tak tanya pun, hak iman kuat ni pi tanya. Huzaifah ni soalan Sayyidina Umar, dia pelik sikit. Orang lain tanya, ya Rasulullah, apa aku buat aku boleh masuk syurga? Tapi dia ni tanya, Rasulullah, apa aku buat aku masuk neraka? Dia pelik sikit. Akhirnya Nabi kata, kalau buat ni masuk neraka, kalau buat ni masuk neraka, kalau buat ni masuk neraka. Orang tanya Huzaifah, pasal apa hang tanya kalau buat masuk neraka? Dia buat apa kalau buat satu tu masuk neraka, pasal apa? Blame pada orang lain. Dia kata macam ni, bila aku tahu kata hak tu benar, kalau buat masuk neraka, aku tak buat, jadi aku masuk syurga lah. Tu dia, tu politik dia. Jadi Huzaifah ni dia macam hadis ni, Allahumma ajirni minan nar, Tuhan selamatkan aku daripada api neraka. Api neraka ni subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak tahulah setara mana. Api yang di dunia ni ialah baru wap dia. Baru wap dia yang wap mai ke dunia ni, hak ni baru wap dia. Yang sebenar lagi tu, duduk di sana tu, hadut tunggu manusia ni. Dia bakar apa api neraka ni? Dia bakar dua, waquduhan nasu wal hijarah, manusia dan batu. Ada satu orang budak zaman salafus salih, dia tengok satu orang tua nak menyalakan unggun Nabi. Bila nak nyalakan unggun Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi orang tua ni dia ambil kayu yang kecil-kecil, ranting-ranting kayu tu, dia cucuk menyala, baru dia buat besar. Langsung budak ni menangis. Bila budak dia menangis, teriak budak ni, orang tua tu tanya, pasal apa teriak? Dia teringat ayat Quran. Dalam neraka ni malaikat yang jenis ghiladun syadid la ya'suna Allah ma amaru ma yaf'aluna ma yu'maru, malaikat yang cengeng-cengeng. Neraka ni bahan bakarnya ialah waquduhan nas wal hijarah, manusia dan juga batu. Dia kata, kalaulah dalam neraka Tuhan bakar manusia dengan batu, ni budak cara fikir zaman salafus soleh. Dia kata, sebelum Tuhan bakar orang tua-tua, Tuhan bakar budak-budak dulu, kata dia. Sebelum Tuhan bakar orang tua-tua, Tuhan bakar budak-budak dulu. Pasal dia faham daripada ambil impun ranting-ranting dan kecil-kecil, barulah buh ranting hak besar. Ni zaman salafus soleh. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, neraka tak tahu macam mana, tapi Nabi tahu dah. Sebab tu Nabi kata, lau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Tapi kita tak tahu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Api neraka kalau dia bakar manusia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, manusia sendiri tak nampak diri dia. Api dunia ni, kalau api dunia ni dia cerah, dia mencerahkan yang gelap. Api neraka tu gelap, api neraka tu warnanya hitam. Tak ada jenis api yang paling dahsyat bakarannya melainkan api yang warna hitam. Tak pernah ada di dunia ni. Di dunia ni paling kuat pun biru, hitam tak ada. Hitam di sana negeri akhirat. Mana orang yang dibakar dalam neraka ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sendiri tak nampak diri dia. Sebab neraka tu sendiri warna hitam, api pun warna hitam. Macam mana nak nampak diri dia? Tak ada cerah dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebab neraka ni kena minta lindung. Nabi SAW punya nak selamatkan umat, sampai Nabi letak waktu makan baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas kita minta Allah berkatkan rezeki kita minta di hujungnya wa qina azaban nar, Tuhan tolong jaga kami daripada api neraka. Pasal apa Nabi tak makan? Dua sebab. Yang pertama sebabnya kerana makan punca masuk neraka. Nabi kata fama nabata minal haram fannaru aula bih. Apa yang tumbuh daripada rezeki yang haram itu sesuai dah untuk neraka. Maka makan punca seseorang masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu isteri-isteri zaman salafus salih selalu peringat suami-suami mereka kalau nak keluar pergi kerja, tolong jangan bawa balik rezeki yang haram. Kami tak tahu. Tolong jangan bawa balik rezeki yang haram. Bukan dia orang tak tahu, kira tak apa. Orang tak tahu tu, dia tak tahu tapi laki balik yang haram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, makan itu hukumnya haram. Jadi suami ataupun ayah tu menjadi asbab anak bini dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Okey, yang kedua, pasal apa Nabi letak doa wa qina azabannar tu lepas doa, lepas baca ataupun dalam doa makan? Sebab manusia tidak dapat elak diri daripada makan. Sebab kita manusia, malaikat tak makan, manusia makan. Makan apa pun, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Hatta kacang pun, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Minta Allah selamat daripada api neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan, ni ketakutan neraka. Saya pernah baca satu hadis dalam mengaji dulu. Tak tahu nak cerita no. Dia ni bila mana Allah dah masukkan ahli syurga dalam syurga dah, ada neraka dah dimasukkan dalam neraka dah, tengah-tengah tu tak ada dah, semua dah pergi syurga dah, neraka dah pergi habis dah. Ketika tu Allah wa'mai maut, Allah wa'mai mati. Bila Allah wa'mai mati, Musa ala Sayyidina Muhammad, Allah suruh malaikat menyembelih maut, menyembelih mati. Mati itu dirupakan seperti seekor kambing, inilah mati. Allah suruh malaikat sembelih, maka mati pun mati. Ketika tu Allah kata Musa ala Sayyidina Muhammad, ahli syurga, hiduplah kamu selama-lama dalam syurga. Allahu Akbar. Berseronok, bersuka orang dulu yang menjadi penghuni syurga. Nikmatilah nikmat dalam syurga selama-lamanya. Allah kata pula pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada penghuni neraka, ahli neraka, hiduplah kamu selama-lamanya, mati tak ada dah. Ketika itu meraung ahli neraka ni, dan hadis sebut sampai mereka menangis teresak-esak. Teresak-esak, tuan faham tak? Budak-budak bila dia teriak sungguh, kita dulu kita budak-budak, dia merajuk apakah dia apa-apalah, habis teriak pun duk bunyi lagi sampai teresak-esak pasal habis mati tak ada lah. Lepaskan dibakar dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati. Sebab itu Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha keluar satu hari nak pergi jalan mana, tak tengah jalan tengok orang duk bakar ayam. Bila orang duk bakar ayam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tengok-tengok teriak menangis. Orang tu kata teriak pasal apa?
Dia kata ayam ni kena bakar ketika mana dia dah mati. Tapi manusia dia bakar dalam keadaan dia tak mati. Tu pelajaran yang diambil oleh golongan salafus soleh. Kena takut, kena minta lindung dari neraka sehari semalam paling kurang 14 kali. 7 kali 2 14. Makan lagi banyak kot. Kena minta lindung neraka sepanjang masa. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Bisalam kiri, assalamualaikum warahmatullahi, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta lindung neraka sepanjang masa. Bila saya baca hadis, saya pun takut. Pergi Negeri Sembilan, tengok kereta orang NAR. Saya kata berani naik kereta tu no. Saya manggang dengan kawan ni, pelik Negeri Sembilan kan, NAR. Dia berani naik kereta tu no. Kita takut ni. Lepas tu dengan kehendak Allah balik ke Negeri Sembilan, lama jugalah. Kereta saya accident. Bila accident, orang rumah naik, tapi dia selamat alhamdulillah. Nak tukar kereta, ni beli kereta baru. Saya kata beli Wildfire lah. Anak pun ramai 8 orang. Tapi beli Wildfire hitam. Kawan kata, ustaz bahaya beli Wildfire ustaz. Wildfire, Wail ustaz. Allahu Akbar. Dengar tu cuak dalam betul saja. Tuhan nak peringat saya lah kono. Rupanya Wildfire tu nak Wail hitam pula. Cukup. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu melenggar nak kata tu, duk berasa Tuhan nak bagi sepanjang masa. Parking kereta di rumah duk tengok kereta tu, naik kereta duk tengok kereta tu. Sebab Tuhan nak bagi ingat panjang masa. Jaga diri hang daripada api neraka. Kadang-kadang suruh orang buat baik, kita pun tak buat pun. Batu guru saya ada pesan, hang baca kitab, hang ngajak. Hang baca kitab dekat mereka, hang ngajak diri hang. Dia kata mu baca kat dema, mu mengajar kata dia. Baca kitab kat orang, mengajak diri sendiri. Ni guru saya sebutlah. Jadi subhanallah, amalkan kita baca ni 7 kali. Hak dia baca 3 tu kita tukar hari ni jadi 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Kita minta semua hak semayang adik-beradik kita semua Allah selamat daripada api neraka Allah, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nabir qulubana bidatik, Allahumma nabir qulubana bidatik, Allahumma nabir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu rabbil alamin. Pada muslimin dan muslimat yang nak menginfak, jadi insya-Allah boleh menginfak untuk Darul Hadis dalam tabung belakang tu insya-Allah. Wallahu a'lam.